ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 Disember 2023 bersama saya Pia Ernadia. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Agus Yusof selesai memberi keterangan berhubung dakwaan gangguan seksual di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang hari ini. Beliau dilihat keluar menaiki Toyota Estima berwarna putih pada jam 1.15 petang selepas lebih 2 jam masuk ke IPD tersebut. Agus bagaimanapun enggan memberi sebarang kenyataan kepada media yang menunggu sejak jam 11 pagi. Beliau yang duduk di tempat penumpang hadapan hanya melambai tangan sambil melemparkan senyuman tanpa sepatah kata. Peguamnya Zafli Pakwanteh yang memandu kenderaan tersebut kemudiannya memberitahu tiada kenyataan akan dibuat. Semalam media melaporkan Agus dijangka memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Kuala Lumpur pada jam 10 pagi. Ia bagi membantu siasatan berhubung dakwaan gangguan seksual terhadap kaki tangan JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jelani yang dipercayai berlaku di Bintulu, Sarawak Oktober lalu. 1 Disember lalu media melaporkan Ketua Polis Negara Razarudin Hussein berkata laporan tersebut daripada Wahab yang mendakwa kejadian berlaku pada 21 Oktober lalu di sebuah hotel. Rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan bukanlah berdasarkan kompetensi atau kecekapan tetapi sebenarnya untuk menyelamatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Maknor mendakwa ia lebih kepada memenuhi tuntutan parti-parti komponen yang berada dalam Pakatan Harapan yang membentuk Kerajaan Perpaduan. Kerajaan tak kukuh, kedudukan beliau bergantung kepada sokongan parti-parti yang membentuk Kerajaan Paduan. Maka tuntutan-tuntutan itulah yang akan menjadi penentu utama siapa akan membarisi kabinet dan jumlahnya. Jadi sebenarnya kabinet kita bukan berdasarkan kompetensi atau efisiensi tetapi keupayaan untuk mereka menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri. Kata Sanusi, Kabinet Kerajaan Persekutuan yang dibentuk kemarin merupakan jumlah paling ramai sejak Malaysia ditubuhkan dengan penambahan menteri dan timbalan seramai 5 orang. Malah ia berlaku di era pemerintahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang sebelum ini berazam kecilkan dan kurangkan gaji kabinet. Nak memperkecilkan kabinet tapi dibesarkan, nak memberi pendidikan percuma, tidak diberikan, nak menurunkan harga minyak, tidak diturunkan. Semua itu pelanggaran-pelanggaran kepada semangat membara, menabur janji sewaktu pilihan raya. Saya ingat bukanlah sekali pilihan raya saja. Berkali-kali pilihan raya janji-janji itu dibuat tapi semuanya dicapati. Dalam pada itu, Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Kadir menafikan dakwaan beberapa menteri dari parti itu bertukar portfolio yang bertujuan memperkukuhkan pengaruh pengerusinya Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang kini menjawat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi menegaskan perubahan portfolio itu tidak ada kaitan dengan perkara terbabit. Ketika ditemui selepas menghadiri sesi clock-in di pekarangan lobi Kementerian Pendidikan Tinggi, beliau sebaliknya berkata ia adalah hak prerogatif Perdana Menteri. Katanya Anwar Ibrahim sudah membuat penilaian yang terbaik untuk membina pasukan Jemaah Menteri dan juga respon diperoleh daripada rakyat. Sebelum ini tersebar desas-desus mendakwa antara faktor rombakan kabinet seperti diumumkan Perdana Menteri kemarin adalah untuk melindungi pengaruh Ahmad Zahid Hamidi dan juga Presiden UMNO merangkap timbalan Perdana Menteri. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Wan Saiful Wan Jan mendakwa timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan ditukar portfolio ke Kementerian Luar bertujuan melemahkannya dalam parti itu. Mengulas lanjut, Zamri yang juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berkata, penstrukturan semula kabinet adalah perkara biasa bagi memantapkan lagi pentadbiran kerajaan. Katanya ia tidak ada kaitan dengan soal politik seperti yang didakwa oleh pihak pembangkang. Berita seterusnya, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puat Zarkashi mempersoalkan kepada Ahli Politik Veteran DAP Lim Kit Siang yang memanaskan isu Perdana Menteri bukan Melayu. Lim disiasat polis berhubung pandangannya bahawa bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri.
Dalam satu kenyataan di media sosial, Puat menyarankan supaya kematangan politik mengambil tempat secara semula jadi. Ini memandangkan Lim sendiri berkata dia tidak bermimpi untuk menjadi Perdana Menteri dan mengaku tidak yakin 100 tahun lagi orang Cina akan menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, Senator Arman Azhar Abu Hanifah menyifatkan kenyataan Lim mampu mengugat kerjasama politik dalam kerajaan perpaduan. Di mana dalam keadaan hari ini sepatutnya kerajaan perpaduan perlu melihat daripada sudut yang lebih baik, iaitu memperkukuhkan kerajaan. Tetapi kenyataan yang telah dikeluarkan oleh veteran DAP ini dilihat boleh mengganggu-gugat kerjasama politik antara parti-parti politik dalam kerajaan perpaduan. Jadi kita minta kepada veteran DAP itu cukup-cukuplah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mendatangkan ketidakharmonian, ketidakperpaduan dalam negara kita dan boleh mendatangkan kerisauan dalam rakyat dan negara kita. Sementara itu, Peguam Hanif Katri Abdullah bersetuju bahawa tiada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang menghalang orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dia berkata bagaimanapun ada pihak tertentu menentang idea itu kerana bimbang kedudukan orang Melayu terjejas. Katanya dalam video yang disiarkan ke akaun YouTube Malaya Dailycom, pada hakikatnya kebimbangan itu tidak berasas. Ini kerana katanya, Majlis Raja-Raja memelihara perkara berkaitan Islam dan orang Melayu walaupun Perdana Menteri ketika itu bukan Melayu. Katanya pelantikan Perdana Menteri adalah budi bicara dan keputusan mutlak yang di-Pertuan Agong walaupun seseorang yang dipilih itu bukan orang Melayu. Perkara 43 dalam kurungan 2 dalam kurungan A Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa satu-satunya keperluan untuk seseorang menjadi Perdana Menteri ialah orang itu menjadi ahli parlimen yang dalam penghakiman yang di-Pertuan Agong dan mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Bagaimanapun Hanif turut berpendapat calon Perdana Menteri tanpa mengira kaum haruslah seorang individu yang patriotik dan mahir berbahasa Melayu. Baru-baru ini penasihat DAP Lim Kit Siang mendapat kecaman selepas membangkitkan kemungkinan seorang bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Lim juga telah dipanggil oleh polis berhubung perkara itu. PAS diharap segera melunaskan hutangnya kepada syarikat bekas pencetak Harakah setelah mahkamah memutuskan supaya berbuat demikian. Pengurus NAJ Press Resources, Husin Jan, berkata ini lebih-lebih lagi apabila pengasas syarikat pencetak tersebut, Azlan Jan, berdepan keadaan kritikal dan dirawat di hospital. Katanya kepada Malaysia Kini, peguam mereka sudah menghantar notis perintah dan penghakiman bawah aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 bertarikh 5 Disember 2023. Jelasnya notis tersebut antara lain menuntut defendant menjelaskan dan membayar amaun penghakiman termasuk kos faedah peguam cara bagi pihak plaintiff. Difahamkan Azlan menghidap kompilasi buah pinggang dan jantung dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital KPJ Shah Alam selepas tidak sedarkan diri pada Ahad lalu. Bagaimanapun kata Husin, keadaan Azlan kini bertambah baik dengan pemantauan rapi pihak hospital selepas kembali sedar daripada koma. Malaysia Kini pada 5 Disember lalu melaporkan bekas pencetak Harakah iaitu NAJ Press Resources memperoleh penghakiman terus yang mengarahkan PAS membayar hutang sebanyak lebih RM600,000. Mengulas lanjut, Husin berkata, sebagai sebuah parti Islam yang menjunjung akidah perjuangan Islam, PAS seharusnya berpegang kepada hukum digariskan agama dalam soal hutang piutang ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Muhammad Shafie Apdal mengesahkan parti pimpinannya warisan akan bekerjasama dengan UMNO pada pilihan raya negeri Sabah yang dijangka diadakan pada tahun depan. Shafie berkata Bong Mukhtar Radin selaku Ketua UMNO Sabah telah menyatakan persetujuan berkenaan ketika hasrat itu disampaikan kepadanya. Kerjasama itu menyaksikan mereka akan menentang Gabungan Rakyat Sabah JRS yang diketuai Ketua Menteri Haji J. Muhammad Noor. Dan bila saya bincang dengan Datuk Bong Mukhtar, bukan tidak jadi masalah, tapi kita kerjasama atas landasan untuk bela rakyat Sabah dan Malaysia. Dia pun rakan nama saya pun bekas bos dia dan presiden. Saya ini bukan
kilo 4, cuma saya dulu dipecat digantung itu setiap bulan. Menurut ahli Parlimen sempurna itu, mereka sebelum ini telah mempelawa Parti Solidariti Tanah Air Kustar dan Parti Bersatu Sabah PBS, namun komponen dalam JRS berkenaan menolak. Bong yang juga ahli Parlimen Kinabatangan dan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO turut hadir pada Majlis Perhimpunan Agung Tahunan Warisan itu dan diberi sambutan hangat daripada perwakilan parti itu. Tempoh DUN Sabah akan tamat pada Oktober 2025, namun PRN itu dijangka diadakan lebih awal selepas Haji G memberi bayangan ia mungkin diawalkan termasuk tahun depan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.